Salam sejahtera. Dalam pelajaran lalu, kita telah pun memahami apa yang dikatakan tamadun. Selaras dengan perkembangan akal dan naluri insan, tamadun adalah sesuatu yang bersifat dinamik. Ia terus berkembang kerana masyarakat yang mendukungi sesuatu tamadun itu sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan kemajuan hidup mereka, justru menghasilkan idea-idea baru. Dalam pelajaran kali ini, kita akan mengenal pasti 3 aspek utama yang membawa kepada peningkatan sesuatu tamadun, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Bagi tujuan tersebut, kita akan tinjau dengan lebih dekat lagi perkembangan tamadun Yunani, Rom, India dan China. Bermula dengan penempatan manusia yang dikenali sebagai negara kota atau polis, tamadun Yunani berkembang di semenanjung Greece dan pulau-pulau di sekitar Laut Aegean dan Laut Mediterranean. Pada asasnya, setiap negara kota mempunyai ciri-ciri yang serupa di mana terdapatnya akropolis, iaitu pusat pentadbiran dan keagamaan, agora ataupun tempat bermesyuarat yang juga merupakan pusat ekonomi, dan kawasan pertanian yang mengelilingi kawasan kota. Memiliki corak pemerintahan dan undang-undang tersendiri, masyarakat negara kota ini akrab dan bersatu padu sesama sendiri, namun seringkali berperang dengan negara-negara kota yang lain. Perkembangan tamadun Rom berlaku sewaktu di bawah pemerintahan Romulus, iaitu salah seorang daripada 2 beradik kembar dalam mitos asal-usul negara Rom. Nama Rom juga dikatakan berasal daripada nama beliau. Menjelang abad kedua Masihi, tamadun yang lahir di kawasan Bukit Palatine berhampiran Sungai Tiber ini sudah pun mewujudkan majlis perbandaran di setiap bandar yang bebas mentadbir tanpa terikat dengan pentadbiran pusat. Terancang dengan pelbagai kemudahan asas seperti bekalan air, sistem pemanas, tempat ibadat, teater, sirkus, gelanggang dialog atau forum, serta rumah mandi awam, kehidupan masyarakat Rom agak sistematik. Dengan bilangan penduduk yang mencecah 50,000 orang, kota Pompei merupakan contoh bandar terbaik dalam tamadun Rom yang dilengkapi dengan kemudahan tambahan seperti pejabat, perpustakaan, kedai, pintu gerbang dan gelanggang pertarungan pahlawan yang dinamakan Colosseum. Hari ini, kota Pompei terletak dalam sempadan negara Itali. Tahukah para pelajar bahawa hari ini Pompei telah diiktiraf sebagai salah satu daripada tapak warisan dunia oleh UNESCO? Sewaktu zaman kegemilangannya, Pompei dilengkapi sistem saliran air di bawah tanah sepanjang 165 km dengan 14 buah terusan untuk bekalan air sepanjang masa yang turut membantu dalam perkembangan perindustrian dan pengangkutan. Ya, itulah antara kehebatan tamadun Rom purba. Mari kita teruskan pengembaraan kita. Tamadun Indus ialah tamadun terawal di India. Kejatuhan tamadun yang pernah melalui zaman kecemerlangan antara tahun 2500 hingga 1800 sebelum Masihi ini dikaitkan dengan kedatangan Puak Aryan. Masyarakat Aryan dikatakan telah membawa budaya baru ke lembah Indus yang dinamakan zaman Vedik. Nama Vedik dikaitkan dengan kemunculan kitab-kitab Veda
iaitu kitab-kitab asal agama Hindu yang telah membawa kepada kehidupan beragama bagi masyarakat pada waktu itu. Zaman ini dianggap penting kerana wujudnya kemajuan manusia dalam bidang kerohanian, ekonomi dan politik. Perhatian masyarakat tersebut yang beralih ke kawasan lembah Sungai Ganges pada abad ke-7 sebelum Masihi membawa kepada satu lagi corak kehidupan baru, iaitu pemerintahan berkerajaan. Terdapat dua bentuk kerajaan, iaitu Janapada atau kerajaan kecil yang diketuai oleh pemimpin puak-puak masyarakat, dan Mahajanapada, iaitu kerajaan besar di bawah pemerintahan raja. Pada tahun 321 sebelum Masihi, Chandragupta Maurya telah berjaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil ini. Justru lahirlah empayar pertama dalam sejarah India yang dikenali sebagai dinasti Maurya. Di bawah pemerintahan Asoka, dinasti ini telah mencapai puncak kegemilangannya. Tamadun Cina bermula di lembah Huanghe dan berkembang luas ke daerah selatan Cina. Kemunculan dinasti Qin berkait rapat dengan proses peluasan dan peningkatan tamadun di negeri Cina. Berasaskan kuasa ketenteraan, Maharaja Xing Huangdi berjaya memperluaskan empayar pertama dalam sejarah Cina ini sehingga ke Sungai Merah di Vietnam. Sebagai pemerintah kepada sebuah empayar yang besar, Maharaja Xing Huangdi turut berjaya mewujudkan corak pemerintahan birokrasi secara berpusat bagi mentadbir kawasan jajahan takluk beliau. Setelah membicarakan secara ringkas tentang latar belakang keempat-empat tamadun itu tadi, mari kita telitikan tiga aspek peningkatan tamadun, iaitu dari sudut politik, ekonomi dan sosial. Sudut politik merangkumi pemerintahan dan pentadbiran, perundangan dan juga peluasan kuasa. Sudut ekonomi pula umumnya berkaitan dengan segala kegiatan bagi memenuhi keperluan kehidupan seharian masyarakat tamadun berkaitan. Sudut sosial meliputi pendidikan, falsafah, sains dan teknologi, seni bina, bahasa dan kesusasteraan serta sistem sosial. Dari sudut politik, tamadun Yunani ternyata meninggalkan impak yang amat besar kepada dunia. Perubahan yang bermula daripada sistem monarki sehingga akhirnya kepada demokrasi membuktikan bahawa masyarakat Yunani berusaha meningkatkan aspek pemerintahan dan pentadbiran dalam kehidupan mereka. Dalam sejarah Yunani, sistem monarki meletakkan kuasa kepada seorang raja yang dibantu oleh seorang penasihat atau konsul. Apabila konsul menjadi terlalu berpengaruh, satu bentuk kerajaan baru pula dibentuk di mana semua kuasa terletak pada beberapa orang atau golongan kelas dominan yang dinamakan oligarki. Aristokrasi pula adalah bentuk pemerintahan golongan bangsawan yang kaya dan berpengaruh. Diktator adalah seorang pemimpin yang berkuasa mutlak dalam segala urusan dan membuat keputusan sendirian. Tirani dikaitkan dengan sifat kezaliman dalam pemerintahannya. Demokrasi adalah corak pemerintahan di bawah pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Walau bagaimanapun, di Sparta sistem pemerintahan tentera diamalkan.
setiap anak lelaki dilatih sejak kecil lagi untuk menjadi tentera yang handal serta memiliki semangat patriotik yang sangat tinggi. Ringkasnya, sistem demokrasi Yunani yang kini berusia lebih 3,000 tahun menjadi peninggalan kepada dunia. Walaupun berbeza cara pelaksanaannya, sistem pilihan raya misalnya banyak diamalkan di seluruh dunia termasuk negara kita Malaysia. Politik tamadun Rom juga mempunyai kelainannya. Golongan bangsawan patrician memimpin pemberontakan menentang pemerintahan mutlak keturunan Etruskan, lalu wujudnya sistem republik. Republik adalah satu bentuk kerajaan di mana hal ehwal negara adalah menjadi urusan awam dan bukan untuk golongan pemimpin sahaja. Sistem republik ini berubah setelah Julius Caesar menjadi diktator kepada seluruh jajahan takluknya. Rom mencapai tahap empayar dan Julius Caesar menggunakan gelaran maharaja dan memerintah secara berpusat. Corak pemerintahan ini telah disambung oleh Augustus Caesar yang telah berjaya membawa keamanan dan keagungan. Zaman yang disebut sebagai Pax Romana atau keamanan Rom ini berkekalan selama lebih 200 tahun melangkaui 3 buah benua iaitu Asia, Afrika dan Eropah. Pada peringkat awal tamadun India, golongan pemerintah kerajaan besar Mahajanapada mengamalkan pemerintahan secara mutlak yang disokong oleh kepercayaan ritual di mana raja dianggap suci dan harus dihormati. Kewujudan golongan Brahmin sebagai penasihat yang disokong oleh golongan Kshatriya mendominasi kumpulan pemerintah tertinggi masyarakat pada ketika itu. Walau bagaimanapun, di bawah pemerintahan Maharaja Asoka, perubahan besar telah berlaku. Perang Kalinga yang mengorbankan banyak rakyat telah menginsafkan Asoka. Lalu, beliau membuat keputusan untuk memberi penekanan terhadap kemajuan sosial dan keamanan. Ketika inilah dinasti Maurya melalui zaman kegemilangannya. Dari sudut politik, pemerintahan sistem feodal tamadun Cina berubah kepada sistem pemerintahan pusat di antara tahun 221 hingga 226 Masihi. Konsep raja yang bertukar kepada maharaja membolehkan pembentukan sebuah sistem birokrasi awam. Peperiksaan awam diadakan bagi memilih Hon Kusu iaitu jawatan kuasa petugas dalam perkhidmatan awam. Kerajaan pusat yang stabil dibentuk dengan penyatuan semua daerah dalam empayar di mana pegawai-pegawai kerajaan dilantik untuk menggantikan golongan bangsawan. Sistem yang diperkenalkan semasa era pemerintahan dinasti Qin di bawah Maharaja Sheikh Wanti ini diteruskan oleh dinasti-dinasti lain selepasnya. Begitulah para pelajar betapa hebatnya masyarakat terdahulu. Sebentar tadi, kita telah pun melihat dengan lebih dekat aspek-aspek perkembangan tamadun Yunani, Rom, India dan China dari sudut politik. Apa yang kita warisi kini adalah berkat kewibawaan mereka dan inilah sepatutnya kita kekalkan demi generasi akan datang. Dalam episod yang akan datang, kita akan telitikan pula perkembangan perundangan dan ekonomi tamadun berkaitan. Sehingga itu, selamat belajar semua.